Okay guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton. Kali ini episod yang ketiga, YouTubers Influencer. So, tapi sebelum tu guys, episod sebelum ni perlu dengar betul-betul sebab apa? Ini merupakan kesinambungan. Okay, daripada episod pertama, episod kedua dan ini episod yang ketiga. Okay, cerita pasal YouTubers Influencer kita semua dah faham. Okay, cumanya bila kita dah start satu perkara yang melibatkan production yang kecil dalam channel korang masing-masing. Okey, ada beberapa benda yang betul-betul penting untuk korang highlightkan. Okey, yang pertama, content. So, kategori dia adalah content, bukannya video. Sebab apa? YouTube nak create diorang punya platform ini menjadikan satu platform yang ada video-video yang beri manfaat. Orang boleh datang sendiri tengok video-video yang ada di YouTube. So, kalau macam kita buat video yang tak ada content, tak ada info yang menarik, so lama-lama benda ini tak menarik lah orang nak jenguk pergi ke platform YouTube. So, sebab itulah content ini penting. Content yang bermaksud apakah isi yang kita nak highlightkan yang video kita upload dalam channel kita. So, sebab itulah kita kena prepare, buat research. Okay, pastikan niche ataupun konsep video tertentu yang melibatkan korang punya platform. Contoh macam masak. Okay, so konten apa yang korang nak highlightkan? Contohnya, korang fokus pada cara-cara untuk masak. Ataupun ada saringan korang bercakap macam ni. Okay, cara nak masak macam ni, and then korang selitkan paparan yang korang sedang masak. Ataupun korang just show je korang punya masak macam tu. So, bergantung kepada konten masing-masing. Dan mungkin korang nak highlightkan konten yang berbeza, yang mana masakan-masakan tertentu korang pergi ke tempat-tempat tertentu. Contohnya macam asam pedas. Korang pergi ke lokasi yang asalnya asam pedas ni, misalnya macam Melaka. So, korang pergi jumpa orang lama ke yang mana dia boleh share resepi-resepi asam pedas dan juga sedikit tips yang mungkin ini boleh membantu korang kat luar sana untuk tengok dan tonton. Oh, begini. Oh, begitu. Dan sebagainya. So, ini pun salah satu konten yang korang boleh selitkan. Tak semestinya korang sendiri masak. Okey, yang kedua, SEO. SEO ni amat penting. Bagi korang nak letakkan video korang yang baru upload dari ranking yang tertinggi. Contohnya macam korang tulis sahaja cara-cara memasak nasi tomato. Contoh. So, kalau korang tak tahu pasal SEO, maksudnya korang punya ranking akan orang search cara-cara masak nasi tomato video yang paling bawah. Sebab apa? Video korang baru nak naik. Sebab ini penting bagi korang yang ada channel yang kecil tapi korang nak ranking tu tinggi. Macam mana? Bila sebut title, contohnya masak nasi tomato, takkan korang nak buat cara memasak nasi tomato. So, dalam search engine YouTube ataupun Google memang dah trending, memang dah terlampau banyak. So, macam mana korang nak lawan dengan channel-channel yang besar? Make sure korang kena letak satu word yang boleh catchy. Contohnya, nak masak nasi tomato? Question. Contoh. Okay? So, berbeza dengan biasanya kalau korang type saja dekat Google ataupun YouTube. So, SEO dari segi keyword ataupun title ini amat penting untuk korang berlawan dengan channel-channel besar. Begitu juga dengan keyword tag. Ini pun ramai tak ambil kisah tentang hal ni. Ramai orang tinggalkan. Tag ini amat penting bagi korang yang nak grow korang punya channel. Lagi-lagi channel kecil ni. Make sure tag itu mestilah kena dengan korang punya title tersebut. Contohnya macam cara masak nasi tomato. So, korang letak tag itu nasi tomato. Cara masak. At least benda ini boleh membantu, okay, untuk dapatkan channel korang di ranking yang teratas. Dan begitu juga dengan thumbnail pun main peranan juga. Jika thumbnail korang, wording dia ataupun title dia dekat thumbnail tu kecil sangat, so tak nampak. Sebab apa? Kalau melalui kita punya phone ni, kalau title tu kadang-kadang bila terlampau panjang, dia akan cut kat situ. Dia tak nampak secara keseluruhan. Contohnya macam cara masak, pop, dah tu stop kat situ. View melalui phone. Kalau macam melalui PC tak ada masalah. So, thumbnail pun main peranan yang penting. Okey, bagi korang create title yang nampak dan jelas. Dan satu lagi, background yang cantik membuatkan orang atraktif. Wow, aku nak klik. So itu penting. So, ini yang membantu SEO yang ada dalam YouTube untuk korang ranking ke atas nanti. Okey, point yang ketiga, skill, karakter. Korang sebagai host. Adakah korang sebagai host bercakap macam ni depan kamera? Ataupun korang bercakap depan skrin sahaja? Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Dan hari ni saya nak cerita dengan korang pasal tips-tips YouTubers. So, mungkin ada di kalangan korang menggunakan handphone. Dan setiap kali korang gunakan handphone, kamera di depan, mesti korang akan pandang dekat korang punya skrin, bukannya pandang kamera. So, ini satu tips yang penting bagi
bagi korang nak jadi host ke ataupun seorang yang bercakap depan kamera ni, sebagai YouTubers ataupun video creator pun, pastikan korang pandang tepat-tepat kamera dan bukannya skrin tersebut. Contohnya aku tengah shoot dekat sini, so kamera aku kat sini. Okay, so kita nak pandang sini ataupun kita nak pandang sini. Make sure kalau kita nak bercakap dengan orang, kita kena pandang kamera, jangan pandang skrin. So ini yang membuatkan orang tak confident nak tengok video korang juga. Berbalik kepada contoh sebelum ni, macam couple, takkanlah dia nak berbual dengan awet dia. Contohnya macam ini boyfriend dia, ini awet dia, and then dia bercakap macam ni, "Hi, you buat apa?" "Oh, I buat macam ni ya. Saya macam ni." Taklah kot. Okay, sebab itulah pentingnya korang pandang kamera. Ingat, pandang kamera dan bukannya pandang skrin. Ini kebiasaannya mobile user ataupun YouTubers kat luar sana pun yang dah berjaya sekalipun tetap juga pandang skrin dan bukannya pandang kamera. Sebab korang bukan buat live, korang buat video content, korang recording. Melainkan kalau korang buat live, itu tak ada isu lah. Ini boleh viewers nampak korang terangkan sesuatu perkara melalui saluran korang tu dengan betul-betul depan mata. Itu dia. Editing ini amat penting. Bagi korang kat luar sana tak pandai editing pun, tak apa. At least basic untuk editing adalah cut and cut. Tak kisahlah korang guna PC ke ataupun korang gunakan handphone sekalipun, apps tertentu, okay, korang boleh belajar dekat situ. Sebab apa? Benda ini mudah. Bagi pengguna apps, mestilah ada premium. Korang perlu bayar apps tersebut untuk korang dapat explore lebih lagi. Apakah efek-efek yang boleh pakai? Apakah tool-tool kat dalam tu boleh pakai? Juga jika korang menggunakan laptop ataupun PC sekalipun, perlu ada software-software yang korang rasa boleh korang belajar terus. Tak perlu korang belajar software-software yang kecil ataupun yang simple-simple. Terus belajar software-software yang tu besar terus. Dan benda ini korang boleh belajar sendiri. Search saja dekat YouTube. Belambak tutorial dia. Video konten macam ni kalau korang tengok, ini adalah merupakan video yang paling simple untuk korang pelajari. Okay? Sebab apa? Editing ni jika korang tak buat, korang punya video mungkin akan jadi begini. Kadang-kadang saya rasa emosi sangatlah. Okay? Bila buat satu video konten, video vlog, kan? So banyak maybe so banyak benda tu. So at least basic untuk korang tahu editing adalah cut. So korang akan jadi video smooth dan viewers pun akan confident tengok video korang sampai habis. Ini pun main peranan sebenarnya. Begitu juga dengan editing, masukkan elemen-elemen grafik dan sebagainya, title. Okay, contoh ni macam korang bagi sebarang tips-tips dekat situ. Pastikan jika perkataan yang korang sebut itu tak jelas, masukkan title tersebut. Contohnya macam SEO. Okay, maybe aku sebut SEO tu senang nak sebut. Kalau aku sebut optimizing, macam mana aku search? Kalau bagi korang yang dah tahu, tak apalah. Bagi korang yang tak tahu, perlu ada title kat sini untuk menjelaskan lebih lagi orang faham apa yang video korang nak sampaikan. Dan banyak lagi konsep editing yang menarik yang korang boleh implementkan dalam video. So, jangan risau, just Google ataupun pergi saja YouTube untuk korang belajar lagi tentang dunia editing ini. Dan ini pun bergantung kepada konten ataupun niche masing-masing. So, yang kelima, penggunaan tools. Tools ni melibatkan barang-barang lah, equipment dan sebagainya. Okey, ini perlu ada. Tapi kalau kau tengok episod yang sebelum ni, aku ada maklumkan, tak bersedia pun korang pergi saja. Bermaksud tak semestinya perkara wajib korang perlu ada equipment yang lengkap. At least jika korang ada kamera pun dah cukup. Contohnya macam korang buat video vlog. Okey, hello guys, what's up? Assalamualaikum. So saya sekarang berada di Melaka dan hari ni aku nak beritahu korang, aku ada singgah kedai nasi lemak Melaka. Mesti korang tak pernah dengar kan nasi lemak Melaka dan apa bezanya kan? So hari ni aku nak share dengan korang. So korang tengok ni, lawa tak? Wah, memang sedap guys. So kalau korang nak pergi, so lebih kurang macam tu lah. Okay, so untuk permulaan tak semestinya korang kena ada cukup equipment. Mic ada, lighting ada, kamera besar ada, apa lagi, macam-macam lah orang set kan. Macam sekarang ni. Okay, so tak semestinya. At least korang boleh start dengan korang punya gadget. Okay, macam handphone, dan percakapan korang, lontaran suara korang mestilah jelas supaya orang dengar. Lagi-lagi lah dalam keadaan yang agak-agak bising. Dan satu lagi aku boleh bagi tips. Okay, korang boleh beli sahaja contoh macam mic yang murah-murah. Okay, ada di Shopee. Okay, aku pernah tunjukkan sebelum ini review-review di channel Sahaja Sembang. Okay, mana aku boleh kongsikan tip-tip penggunaan mic yang berbentuk wire dan harga pun lebih kurang dalam RM20, RM25 saja korang boleh dapatkan. Okay, dan suaranya
Ni pun clear. Tapi dalam peringkat permulaan, korang boleh try dan cuba supaya lama-lama nanti berdasarkan konten yang korang perolehi ataupun korang sampaikan itu menjadikan channel korang boleh lagi grow dan korang boleh upgrade tools nanti. Dan tools yang seterusnya, lighting. Lighting ni pun amat penting. Bagi korang yang tak ada lighting, make sure korang ambil sahaja di depan tingkap. Korang boleh cakap depan tingkap. Sebab apa? Tingkap yang besar pun ada lighting yang natural. Melainkan kalau korang shoot dekat indoor yang tak ada lighting, cuba usahakan untuk dapatkan at least lighting korang jelas apa yang korang nak tunjukkan supaya tak blurring sangat, tak ada quality pixel sana sini tak cantik, and then orang akan tak suka tengok video korang sebab tak jelas. Korang nak tunjuk nasi lemak Melaka tetapi detail dia tu tak nampak, blur. So macam mana korang nak tunjuk, nak share dengan korang? Okay, orang nak tengok betul ke ada ke nasi lemak Melaka. Okay, so perlu ada lighting yang cukup dan jelas. Teleprompter pun amat penting juga, tapi bagi korang yang mampu nak beli, korang boleh beli. Okay, teleprompter ni merupakan tools juga untuk korang bercakap direct depan kamera diselangi dengan skrip-skrip yang korang ada lampirkan kat situ. Contoh macam aku sekarang ni pun ada teleprompter tapi aku tak adalah skrip, cumanya point-point tertentu untuk aku cakap. Okay, tapi jika korang tak berkemahiran untuk bercakap panjang macam ni, so korang boleh try search saja teleprompter dan ini boleh membantu korang growkan punya skill untuk bercakap depan kamera lebih-lebih lagi. Apa beza teleprompter ni? Korang boleh bercakap betul-betul tengok lensa kamera tanpa korang pandang skrip tersebut. Sebab apa? Dia akan keluar skrip di kaca ini dan apa yang korang tengok ni takkan nampak. Hanya korang sebagai host sahaja akan nampak apa yang korang cakap. So sebenarnya banyak lagi tip-tip yang boleh dikongsikan dan ini sebenarnya based on pengalaman sendiri yang korang bakal lalui nanti. So sebab itulah guys, sedikit tips yang aku bagi tahu tadi semuanya bukan daripada kelas-kelas tetapi based on pengalaman aku sebagai video creator. So itu saja perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi manfaat bagi korang yang ingin belajar tentang dunia YouTubers dan ingin menjadi YouTubers influencer. So sekian saja, aku Faizwan. Assalamualaikum.